Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today our group will going to present math analysis method on AB Simon. So here are the secret picture below. The secret that our group choose is RLC secret with BAC current. BAC alternating current. So we have three ideas going to use math analysis method. So below is the result that we obtained of the simulation based on three loops. So loop number one from the left side, we get the output of the output from the simulation, the current on the graph that is the highest peak. And for loop number two, we get the graph in the middle, and for loop number three, we get the smallest dissipation for both. Okey, seterusnya kita akan bergerak ke calculation. Ini merupakan calculation untuk IMS1, di mana kita akan dapat 1000 plus J211.91 I1 minus J211.91 I2 equal to 240. 240 ni adalah Vsauce. Untuk IMS2 kita akan dapat negatif J211.91 I1 plus 300 plus J529.42 I2 minus J317.5 I3. Di sini sama dengan kosong kerana di dalam loop tu tiada Vsauce atau current source. Okay, seterusnya untuk MS3 kita akan dapat negatif J317.5 I2 plus 150 tambah J784.59 I3. Ini merupakan equation untuk MS3. Seterusnya kita akan menggunakan formula metrik untuk mendapatkan berapakah nilai IMS1, IMS2 dan IMS3. Ini merupakan IMS1 untuk I1 dan ini merupakan untuk I2. Di IMS1 tidak terdapat I3, itu sebabnya kosong. Dan ini merupakan untuk IMS2 dan ini IMS3. Seterusnya kita akan masukkan ke dalam formula theta. Formula theta hasil darab A dalam bracket AD minus BC. Jadi kita akan dapat nilai negatif 526.149 kilo minus J299.09 kilo. Seterusnya kita akan menggunakan formula theta tu, di mana caranya juga sama. Yang depan ni akan darab AD minus BC. Dan hasil jawapannya kita akan dapat negatif 157.6708 kilo plus 744.04.584 kilo. So untuk cari I2, kita harus bahagikan theta tu dan theta. Hasil jawapannya adalah 0.0067, sudut negatif 494 ampere. Seterusnya kita akan gantikan IMS2 ini ke dalam equation IMS1 dan kita akan dapatkan hasil 0.0235, sudut negatif 11.63 ampere. Sebenarnya kita akan gantikan IMS1, IMS2 ke dalam equation 3 pula, dan kita akan mendapatkan 0.0026, sudut 5.8833 ampere. Jika anda lihat di bawah ini terdapat nilai I1, I2 dan I3. Jika anda menginginkan I total, anda harus menambah tiga-tiga ni. Okey, sekarang saya akan terangkan penyeraan berkenaan dengan power factor dan reactive power. Okey, seperti yang kita boleh lihat, formula general bagi power factor ialah cos delta V minus delta I, iaitu delta V ni sudut bagi voltage dan delta I sudut bagi current. Seterusnya reactive power ialah VI sin delta V minus delta I. Okey, untuk current first ataupun I1, kita kira power factor menggunakan formula general yang macam kat depan tu, cos delta V minus delta I. Okay, since kat sini delta V kita kosong, jadi kita ambil direct delta I kita iaitu 11.63 dan jawapan dia ialah 0.9794. Untuk reactive power pula,
kita guna formula VI sin delta V minus delta I. V ni kita ambil 240 dan 0.0235 ni adalah current kita seperti yang kita kira pada awal-awal mula-mula tadi. Sin 11.63 merupakan sudut bagi current itu sendiri dan jawapan dia ialah 1.137 VAR. Okey, untuk current kedua, power factor dia ialah cos 4.94 iaitu sudut bagi current dan jawapan dia ialah 0.9963. Dan untuk reactive power 240 darab 0.067 iaitu nilai bagi I2, sin 4.94 iaitu sudut bagi I2 dan jawapannya ialah 0.138 VAR. Okey, kita proceed kepada I3 iaitu cara pengiraan power factor dia sama seperti I2 dan I1 cuma kita akan gantikan nilai delta mengikut current I3 iaitu negatif 5.8833 dan kita dapat jawapan 0.9947. Manakala untuk reactive power pula VI sin delta V minus delta I, kita hanya menggantikan current I3 iaitu 0.00266 sin 5.833 dan kita dapat jawapan 0.0654 VAR. Okay, untuk overall power factor for the whole circuit, kita kena cari total current dia. Kita kena tambah nilai current I1, I2, I3 untuk dapat total current. Dan untuk total voltage, kita hanya menggunakan nilai seperti V source kita iaitu 240. Dan kita hanya proceed menggunakan formula seperti yang atas-atas ni iaitu cos delta V minus delta I. Okay, since kita punya delta V, kita punya delta V kosong. Jadi kita hanya ambil delta I. Dan kita dapat jawapan 0.9880. Dan untuk overall reactive power pula, kita pakai rumus sama iaitu VI sin delta V minus delta I. I kat sini kita pakai total I macam yang dah dikira dan dia punya theta kita pakai total theta seperti yang dikira dan kita akan dapat jawapan 1.209 VAR. Okay, seterusnya kita akan lihat pada apparent dan active power. Untuk active power formula, dia punya formula ialah P sama dengan VI cos theta V tolak theta I. Dan untuk apparent power, dia punya formula ialah S sama dengan I RMS darab dengan V RMS. Untuk pengiraan dia pula, untuk calculation dia, seperti yang kita tahu, kita akan mencari 3 I, iaitu I1, I2 dan I3. Jadi untuk I yang pertama, kita cari active power dia menggunakan formula iaitu P sama dengan VI cos theta V tolak theta I. V tu yang sedia kita tahu, V tu ialah 240 dan nilai I untuk setiap part yang diberi. Dan untuk part pertama, I1 dia ialah 0.0235 dan juga untuk sudut dia ialah 11.63. Manakala bagi sudut untuk theta V tidak diberi, jadi kita anggap sebagai kosong dan jawapan yang akan didapat ialah 5.524. Untuk apparent power pula, S, formula dia ialah S sama dengan I RMS darab dengan V RMS. Jadi calculation yang kita buat daripada awal ni sudah sedia kala dalam bentuk RMS, jadi kita tidak perlu tukar pada apa-apa. Dan untuk I1 ni, kita darabkan 0.0235 darab dengan 240 dan kita akan mendapat 5.64 untuk apparent power. Begitu juga pengiraan bagi I2 dan I3 menggunakan formula yang sama dan juga gunakan nilai I bagi setiap part masing-masing. Jadi seterusnya untuk pengiraan I total pula, I total untuk active power, kita still gunakan formula yang sama iaitu P sama dengan VI cos theta V tolak theta I. V itu ialah V overall iaitu 240. I juga kita menggunakan I overall iaitu 0.0327. Theta V kita still tidak ada nilai, so kita anggap kosong. Dan theta I untuk nilai untuk I total dia ialah 8.8612 dan nilai active power yang dapat ialah 7.75 watt. Untuk apparent power pula, kita menggunakan formula S sama dengan I RMS darab dengan V RMS. I RMS kita iaitu I total kita ialah 0.0327 didarabkan dengan V RMS iaitu 240 dan akan dapat nilai S ialah 7.85. Itu saja. Sekarang kita akan tengok phasor diagram untuk circuit ini. Jadi kita dapat lihat untuk phasor diagram, kita akan gunakan aksis real dan aksis omega J. Jadi kita akan letak 240 volt di real axis. Kemudian I1 pada aksis yang bawah dan kita dapat theta sama dengan negatif 11.63. Untuk I2 kita dapat nilai 0.0067 ampere dan theta negatif 4.94.
Dan untuk I3 kita dapat nilai 0.0026 ampere dengan theta 5.83. Sekarang untuk power triangle, kita akan buat power triangle untuk setiap I dan untuk overall circuit. Jadi untuk I1 kita dapat power triangle yang bahagian bawah adalah power, untuk yang kanan ni adalah reactive power dan ini adalah apparent power. Kita dapat P sama dengan 5.524, Q 1.137 dan S sama dengan 5.64. Untuk I2 kita dapat P 1.602, Q 0.138, S 1.608. Untuk I3 pula, P kita dapat 0.6350, Q 0.0654 dan S 0.6384. Jadi untuk overall power triangle, kita dapat overall power adalah 70.75, overall reactive power adalah 1.209 dan apparent power adalah 70.85. Okay, kita teruskan dengan power factor correction. Jadi kat sini kita akan naikkan power factor kita daripada 0.9880 ke 0.99. Jadi kita akan cari theta baru iaitu dengan menggunakan formula shift cos 0.99 kita akan dapat 8.11. Untuk cari reactive power yang baru adalah P tan theta baru iaitu 7.75. Tangent 8.11 kita akan dapat 1.104 untuk reactive power yang baru. Untuk cari QC adalah reactive power yang lama ditolakkan dengan reactive power yang baru. Jadi kita akan gunakan 1.209 iaitu yang lama tolakkan dengan yang baru, kita akan dapat 0.105. Untuk cari XC pula adalah V square over QC. Kita gunakan V source kita 240 volt kuasa 2 bahagi dengan QC adalah 0.105, kita akan dapat 548.57 kilo ohm. Jadi kita akan gunakan formula C sama dengan 1 per omega XC untuk dapatkan nilai kapasitor yang baru. Kita akan dapat 0.0058 microfarad. Kita juga perlu mencari nilai current yang baru. Untuk mencarinya adalah P over V cos theta baru iaitu kita akan dapat nilai 0.0359 ampere. Daripada nilai current yang baru, kita boleh mencari nilai apparent power yang baru iaitu VRMS berdarabkan dengan IRMS. Kita akan dapat nilai baru iaitu 86.16. Jadi ini adalah power factor correction circuit. Kita akan tambah kapasitor di bahagian belakang. Jadi ini adalah power correction circuit power triangle-nya. Kita akan letak P baru 7.75, Q baru 1.104 dan S baru 8.616. Sekian, terima kasih.